harga kos dia adalah yang mana dia patut bayar lah. Iaitu 57,000 untuk dia harga, shipping dia adalah 470 dan installation dia masa nak pasang tu dia bayar juga 500 lagi. Dari total tiga-tiga tu 57,470 dengan 500, nilainya adalah 57,970. Itu first yang kamu kena kira. Kemudian dia bagi tahu lagi bahawa mesin tu dia bertahan expected to last 5 years. Dia cuma bertahan 5 tahun. Lepas 5 tahun dah rosak ataupun dia nak lepas, nak jual sebagai second hand punya barang. Jadi tahun tu kita panggil sebagai dia punya useful life lah. Ni useful ataupun estimated useful life dia 5 tahun. Jadi apakah residual value dia? Apakah salvage value dia? Dekat sini dia bagi tahu residual value dia adalah 2,000. Jadi automatic kita boleh cari dia punya, saya buat yang baru. Dia punya total depreciation ataupun jumlah susut nilai dia, iaitu nilai asal dia 57,970 yang kita kira dekat atas ni, total cost. Tolak dengan dia punya residual value dia 2,000. Jadi akan dapat 55,970. Ni maksudnya dalam 5 tahun dia akan susut sebanyak 55,970 untuk 5 tahun. Tapi kalau kita nak kira untuk setiap tahun, okay, annually depreciation adalah total depreciation 55,970 bahagi dengan 5 tahun, betul. Jadi yang ni kena kira lah. Berapa ni? 111,47,920 adalah RM4. 11,194 ringgit. Betul, sir. Okay. Betul, sir. Jadi itu adalah harga annual dia menurun lah. Jadi bila kita sampai situ pengiraan kamu yang asal ada sampai situ, sampai annually depreciation. Jadi selebihnya kerana kamu kena transferkan maklumat ni ke dalam bentuk jadual dan kira macam satu-satu. Jadi dekat sini adalah book value. Book value tu adalah kosong lah. Dia start dengan kosong atau kamu tak tulis. Annual tak ada apa-apa, accumulate tak ada apa-apa. Nilai asal dia adalah 57,970. Itu nilai asal dia. Okey, kat situ. Okey. Nilai asal dia 57,970. Book value. Itu adalah harga asal dia atau total cost dia. Kemudian annual depreciation. Berapa dia turun? Dia turun adalah 11,000. Jadi kalau turun 11,000, 194. Jadi tahun pertama dia turun sebanyak tu. Tahun kedua pun dia turun sebanyak tu. Sebab sama, sebab kita gunakan straight line. Bila straight line method ni, annual depreciation dia sama sehingga tahun yang terakhir. Jadi kalau kita kira, yang ni sampai 5 tahun lah. Kalau kalian dia ada 5 tahun, daripada kosong sampai 5. Kalau ada 15 tahun, macam barang nombor 4 ni, ni lagi lah ni leceh. Daripada kosong sampai yang ke-15. Memang jadual kamu tu akan jadi lagi panjang ke bawah. Yang ni adalah total setiap tahun tu yang dah ditambahkan sehingga tahun yang kita nak. Jadi accumulated depreciation yang first ni, oleh kerana ni tahun yang pertama, automatik dia sama nilai lah dengan yang jatuh, nilai susut dia. Okay. Jadi book value dia, kita tolakkanlah nilai. Yang ini tolak yang ni. 6, belakang 6. 16 tolak 9, 7. 9, 8, 7. 7 tolak 1, 6. 5 tolak 1, 4. 46,776. Betul saya kira? Betul, sir. Okey, jadi 46,776. Ini adalah book value dia, nilai dia selepas setahun, selepas dia susut 1 tahun nilai. Jadi nilai dia 46,000. Maksud kalau dia jual washing machine ni dengan dryer ni pada tahun yang pertama dia jual, inilah harga yang dia boleh jual. Harga second hand dia. Itu maksud susut nilai ni. Kerana kita nak sampai 5 tahun, kena kira sampai 5 kali lah. Jadi kita kira lah 5 kali.
Jadi adalah 55970. Jadi ni ada kat situ. 11,000, 11,000, 11,000. Sampailah last kali ni, kamu akan dapat residual value dia. Dekat sini mesti 2,000. Last kali kat sini, kamu akan dapat nilai dia adalah nilai residual value, iaitu 2,000 lah. Soalan nombor 6 ni saya terangkan juga sikit. Bagaimana kalau dia tak tanya dalam bentuk jadual. Dia tanya part by part. Jadi kat sini, daripada, kita baca dulu soalan nombor 6. White Mountain Supply Company purchase warehouse shelving for 18,600. 18,600. Shipping dia adalah 307. Assembly and setup. Tengok, dia pakai ayat pun assembly and setup. Dia boleh guna ayat macam-macam. Asalkan benda yang perlu dibayar, itu adalah cost dia, 575. The chef are expected to last 7 years. Chef ni apa? Chef ni apa? Apa yang kena tahu tentang chef bus? Chef ni adalah rak, macam rak-rak besar. Biasa dekat warehouse dia ada rak besar-besar kan. Siapa pernah masuk IKEA? Pernah masuk IKEA? Pernah, sir. Dululah. Kalau sekarang ni saya tak Pernah, masih dah belum sir. masuk lagi. Dalam IKEA tu, kalau kamu pergi dekat ruangan yang bawah sekali, dekat kaunter bawah tu, kan dia ada susun barang tinggi-tinggi kan. Kalau kamu lalu kan, dekat sebelum kamu jumpa dia kaunter nak beli tu. Ya, betul. Itu adalah warehouse shelving. Itu contoh lah warehouse shelving tu. Dia susun, yang bukannya barang-barang tu, tapi dia punya tempat nak susun tu. Dia susun dia punya rak tu sampai tinggi. Itu adalah warehouse shelving lah. Okay. Jadi sekarang ni chef tu dia expect 7 tahun. Tak lama lah 7 tahun sebenarnya. Scrap value dia adalah $900. RM900. Jadi kat sini dia tak pakai salvage value. Dia tak pakai residual value. Dia gunakan perkataan scrap value. Pun sama. Jadi ini adalah harga last dia selepas 7 tahun. Okay, using the straight line method, jadi is the annual depreciation expense of the shelving. Annual ni yang mana? Annual ni adalah tahunan yang ni. Ni annual ni. Tapi sebelum kamu kira annual ni, kamu kena kira total cost dulu, total depreciation dulu, barulah kamu dapat kira annual dia. Ni, kamu kira total cost. Total cost apa? Tambahkan 18,370 dengan 575. Total depreciation dia berapa? Tolakkan total cost kamu dengan harga scrap value. Annual depreciation berapa? Nilai total depreciation yang kamu tolak tu tadi bahagi dengan berapa tahun? 7 tahun. Kat sini jawapan dia. Kemudian dia tanya lagi. Yang ni dia tak suruh kamu buat jadual. Tapi sebenarnya kamu memang kena buat jadual juga. Di luar kerja kamu. Maksudnya di luar pengiraan kamu tu kamu ada jadual untuk kamu nampak lah. Yang ini kamu kira sampai sini. Okay. Bila masuk soalan B ni, dia tanya, what is the accumulated depreciation after the third year? Bermaksud kat sini, dia nak kamu berpandukan kepada jadual kamu ni, accumulated depreciation yang mana? Ni, lajur yang ketiga. After the third year yang mana? Third year kamu kat mana? Dekat sini. Ni, 3 tahun. Yang ni, dia nak value yang dekat sini berapa. Jadi kalau kamu tak buat jadual, memang susah untuk kamu nampak lah. Bolehlah nak kira manually, kamu tolak sampai tahun ketiga. Pun boleh. Tapi kalau dah buat jadual lagi senang nampak. Ambil je value terus. Okay. Jadi kat sini jalan kerja dia boleh jadi kamu tolak satu-satu sampai tahun ketiga. Boleh jadi kamu buat jadual dekat sini, kamu pick je value dia. Maksudnya kalau kamu buat jadual, contohlah soalan ni kamu buat jadual, kamu tak perlu buat sampai tahun kelima. 2 tahun? 7 tahun kan? Jadi kamu tak buat sampai 7 tahun. Kamu buat sampai 3 tahun cukup. Sebab dia nak sampai situ sahaja nilai dia. Sebab dia tak kata pun buat jadual yang sebenar kan. Lepas tu dia kata lagi, what is the book value of the shelving after the 5th year? Ini 5 tahun pula dia nak. Jadi kat ini kan kena sambung balik table kamu tu sampai 5 tahun. Tapi apa yang dia nak? Dia nak adalah book value. Jadi book value kamu ambil dekat sini lah. Nilai selepas 5 tahun. Kerana sebenarnya jadual kamu ni ada sampai 7 tahun. 5 tahun tu pun maksudnya tak habis lagi jadual. Itu cara nak buat untuk soalan-soalan macam ni.